Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bi ni'matihi tutimmu shalihat, salatan wa salaman ala ibadihi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Fafahamna Sulaiman kullam atayna hukma wa ilma wasakharna ma'adula al-jibal sabbihna kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma wa hikmata wal aqla bi-rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin rizqna faman nabiyyin wal ulama'il 'amilin hifzal mursalin wa imamil muttaqin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita duduk dalam ibadah dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita dan panjang umur kita dalam ibadah dan taat kepada Allah. Lebih lagi kita semakin hampir kepada bulan Rajab. Bulan Rajab ini satu-satunya bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana di dalamnya turunnya ibadah sembahyang 27 Rajab. Ibadah sembahyang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita mempersembahkan ibadah sembahyang adalah di dalam bulan Rajab inilah. Maka bulan Rajab ini salah satunya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk dalam bulan Syahrul Haram, bulan yang diharam berperang. Kerana kemuliaan bulan itu sendiri dan banyak lagi lah. Tapi alhamdulillah kita duduk pada saat akhir bulan Jamadil Awal, iaitu Jamadil Awal ini, Jamadil akhir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa panjang umur kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita masih lagi di dalam berbicara berkaitan dengan salah satu sifat ataupun ketaatan qalbi. Kalau ketaatan batin itu sifat khauf. Sifat khauf, sifat takut. Sifat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat khauf itu kita gila mana-mana pun mesti ada dalam diri kita khauf dan raja. Khauf iaitu sentiasa ada takut dalam diri kita. Takut mana? Takut Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kita ni. Yang mana takut ibadah kita ni ada unju, ada riya, ada macam-macam lagi sifat-sifat riya tu. Kotoran jiwa tu. Maka dia ada sifat khauf. Itu yang dibahas oleh Imam Ghazali kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga Imam An-Nu'aim dalam Hilyatul Awliya-nya. Begitu juga Imam Mutawalli Syarawi dalam Khususus Sahabah dan Awliya. Jadi semua ulama-ulama mu'tabar dia makan salah satu sifat yang ada pada kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, ialah sifat khauf, sifat yang sentiasa takut. Takut bukan makna kita lari, tetapi takut di sini ialah semakin dekat kita dengan Allah. Itu bagi orang awam. Semakin kita memperbanyakkan, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu dalam memperbahaskan sifat khauf ini, iaitu kasratul ibadin nalbah, kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Takut itu bagi orang awam, kamu semakin takut, semakin bertambah ibadah. Maksudnya semakin banyak ibadah-ibadah sunat kita, yang mana kita mempersembah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut mereka orang khawas, orang-orang wali, orang yang naik maqam, kenal Allah dengan Allah sir, ataupun dikatakan sebagai insanul kamil. Mereka itu sabatahat wajilat qulubuhum, hati mereka itu gemetar. Seperti mana yang selalu kita dengar, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu sesungguhnya orang mukmin itu apabila disebut nama Allah gemetar. Mari zauki, mari dalam hati zuk, itu antaranya ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dibaca ayat kepada mereka, bertambah keimanan mereka. Zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka.
dan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka bertawakal mutlak dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka ni bulat hati mereka dengan Allah. Kata Syekh Ibrahim Adhan, iaitu sidqu ma'allah azza wa jalla, dia benar-benar semua hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kita orang yang tengah jalan ni dikatakan sebagai orang yang salih, orang yang sentiasa mendapat kejayaan di dunia maupun kejayaan di akhirat. Lebih-lebih lagi mendapat kemenangan di akhirat, maka salah satunya dia kena ada sifat khauf. Itu antara disebut oleh musannif rahimahullah taala. Antara disebut oleh musannif rahimahullah taala, bila seseorang itu ada sifat takut yang kita telah sebut dah pada minggu lepas, itu akan timbul pada diri dia ni muhasabah. Dia akan periksa diri dia. Orang yang ada sifat takut ni, dia akan periksa diri dia. Orang panggil, dia akan lihat, aku kurang ni, kurang ibadah, kurang zikrullah, kurang ni, kurang selawat, aku kurang baca Al-Quran, banyak lagi. Itu antara yang akan muhasabah. Antara lagi orang yang bila ada sifat khauf, sifat takut dalam diri dia ni, maka dia akan sentiasa mengiring-iring nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok nikmat Allah itu banyak pada aku, nikmat itu, nikmat ini. Dia hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selain dia kira hisab dengan ibadat dia kurang, dia hitung pula nikmat Allah. Itu antara kelebihan orang yang ada sifat takut pada Allah ataupun sifat khauf yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Itu antaranya qala musannif rahimahullahu taala. Dan antara lagi, bila seseorang itu ada sifat takut, itu khauf, membawa ia kepada mujahadah, yakni memeran dirinya dan menyalahi segala hawa nafsunya yang lazat-lazat, seperti pakaian yang baik dan makanan yang lazat. Dan mujahadah itulah jalan sampai kepada mengetahui ilmu hakikat. Maka maka yang tersebut itu hasil daripada ilmu hakikat bagi seseorang melainkan dengan jalan mujahadah, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa memerangi nafsu dia, barang siapa berjihad atau melawan nafsu dia ni dengan menyalahi hawa nafsunya, maka kami akan tunjuk bagi mereka jalan kami yang betul. Itu di antaranya. Jadi kelebihan orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala ni hadir. Sifat takut ni sifat manusia ni ghaflah. Kadang-kadang kita lalai. Sifat manusia itu insan. Mari perkataan al-insan, al-ilam pada al-insan itu nasiya maksudnya. Jadi sifat manusia ni suka lupa. Al-insan ayat nasiyah, maksudnya dia suka lupa, maknanya suka lalai. Maka diri kadang-kadang dia nak buat mari sifat takut ni, kadang-kadang dia lalai. Maka diri yang kita telah sebut sebelum ini, diri dia usaha untuk mendapat sifat khauf, sifat takut pada Allah itu. Dan ketika bila sifat takut itu semakin dekat dengan Allah, hadalah ibadah, itu ibadah. Kata siapa? Itu kata Imam An-Nawawi, dan ditahqiq juga Imam As-Subki rahimahullah taala. Itu bahkan Imam Al-Ghazali pun nakal kitab-kitab yang mu'tabar yang lain adalah sifat takut itu akan menambah ketakwaan dalam diri seseorang itu antaranya. Jadi kata musannif rahimahullah taala, Syekh Muttalib Al-Hashir dalam kitab ini, dia menyatakan bila seseorang itu ada sifat takut, dia hadirkan berusaha dalam berusaha untuk dapat sifat takut pada Allah ni, maka dia akan membawa kepada mujahadah. Itu mujahadah, itu bersungguh-sungguh. Dari perkataan jahadah, jahadah ini bersungguh-sungguh, maknanya dia lawan nafsu dia itu bersungguh-sungguh. Kalau nafsu dia tambuh dalam mengerjakan kebaikan, dia sepak nafsu dia terajang nafsu dia, macam-macam lagi. Dia lawan maksudnya nafsu dia ni, dan menyalahi segala hawa nafsunya yang lazat-lazat, seperti pakaian yang baik dan makanan yang lazat-lazat. Jadi dia menyalahi. Apa maksud? Kalau begitu, ada payah pakai pakaian yang baik-baik lah. Tu
ataupun makanan yang sedap-sedap tak payahlah. Sebab hawa nafsu. Maksudnya tidak salah kita pakai yang comel, tidak salah kita makan makanan sedap-sedap, tapi maksudnya jangan sampai dia mengikut hawa nafsu dia melampau. Contohnya dia membazir, pakai pakaian dia membazir. Sebab pakaian yang baik itu tak salah. Sebab Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah ni cantik, yuhibbul jamal. Dia kasih kepada barang-barang cantik ni. Bila seorang lelaki itu mari jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ya inna rajula lina'nal jamil. Sesungguhnya seorang lelaki itu, dalam hadis panjang lagi disebut, iaitu selipar comel, baju comel. Maka Rasulullah SAW senyum pada dia. Wajib Nabi SAW kesiddiq. Rasulullah tengok dia, Rasulullah senyum pada dia. Rasulullah kata apa? Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah ni cantik, dia suka orang cantik. Maknanya dalam Islam ni tidak pernah halang pun sesiapa yang iaitu nak pakai pakaian cantik, pakaian comel, pakaian indah-indah, tu makanan sedap-sedap. Tetapi pakaian yang baik itu, makanan yang sedap itu, jangan sampai ia membawa kepada perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Mana? Membazir ataupun perkara yang dilarang oleh Allah. Tak boleh itu. Itu di antaranya. Jadi itu antara disebut oleh para ulama. Dan mujahadah itu iaitu jalan sampai kepada mengetahui ilmu hakikat. Bila diri kita ni, bila kita bermujahadah, kita lawan semua nafsu nak ni, maksudnya nafsu perkara yang muruk lah, maksudnya jahadah maknanya bersungguh, tu maksudnya mujahadah tu maksudnya nafsu nak mengajak kita yad'u ila ma'siyatillah azza wa jalla. Nafsu nak ajak kita buat kepada maksiat kepada Allah, maka kita lawan. Nafsu kata iaitu jangan semayanglah sunat, misal kata kita pun lawan nafsu. Nafsu kata dosa semayanglah subuh, semayang lewat-lewat, kita pun lawan. Nafsu kata lagi bangun lewat sikit, subuh pun lewat tadi, kita lawan. Kita bangun macam biasa juga. Kalau subuh waktu awal, kita bangun seperti hak awal itu juga, kita lawan nafsu ni. Maka ketika itulah orang yang sentiasa mujahadah pada Allah kepada hawa nafsu dia, Allah Subhanahu wa taala akan angkat maqam dia tu. Maqam di diri usaha itu. Sebab diri dia usaha itu dah dikatakan ibadah. Apatah lagi dia dapat sesuatu mujahadah, lawan nafsu. Diri dia nak kepada lawan nafsu tu dah dikatakan ibadah. Ya, selalu kita dengar iaitu ma yuhibbullah wa yardah. Badan yang disukai oleh Allah, badan yang dikasihi oleh Allah, qaulin wa fi'lin, perbuatan dan percakapan, semua Allah Taala suka ni, maka dia dikatakan ibadah. Dikatakan ibadah. Mudah saja ibadah. Ibadah ni. Tapi nak dikatakan ibadah itu mesti berbetulan dengan syariat Allah. Itu makna ramah orang faham. Berkaitan ibadah, comel buat ibadah. Batulah saya ada subuh, mana-mana saya pergi, saya selalu subuh semua. Berkaitan dengan tu baru di kesung baru ni. Begitu juga. Maknanya kadang-kadang orang selalu buat ibadah kepada Allah. Dia comel buat ibadah begini, pergi umrah, apa lagi, naik haji ke Baitullah, puasa di bulan Ramadan, sembahyang comel. Tapi bentuk ibadah comel. Tapi belum tentu lagi ibadah itu jadi amal soleh. Amal soleh itu belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tidak ada mutabaqatu fi kitabillah wa sunnati sallallahu alaihi wasallam. Itu paling takut. Maksudnya dia cuma ibadah, tapi ibadah dia itu tidak berbetulan dengan syariat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini paling takut. Jadi bila itu fara'ahu hasanah, dia tengok kalau itu comel lah bagi dia.
dia kata cukuplah aku buat ibadat ni comel dah. Dia rasa dia buat ibadat comel dah. Tapi sebaliknya ibadah dia tu tidak berbetulan dengan sunnah Nabi SAW. Tidak berbetulan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya. Ini bahaya ni yang disebut oleh para ulama, bahkan disebut oleh Imam Al-Ghazali, di akhir zaman ramai orang yang orang yang merasakan dia tu banyak ibadah pada Allah, tapi sebaliknya ibadah dia tu bila di hari kiamat kalau jadi haba'an mansura, jadi berdebu berhamburan. Ini sisi na'udzubillah bisyari. Sebab tu maknanya ini kita usaha, contohnya berkaitan mujahadah tu, kita usaha nak mendapat mujahadah, begitu berusaha lawan hawa nafsu ni, maka diri usaha itu dah dikatakan ibadah. Sebab apa kata ibadah? Sebab hak tadi ta'rif atau pengenalan ibadah itu ismun jami'un ma yuhibbullah wa yardah min qawlin wa fi'lin zahiran wa batinan. Nama bagi yang berkumpul bagi barang yang Allah Ta'ala kasih, Allah redha, dan begitu juga percakapan dia, dan begitu juga perbuatan dia, dan zahir atau batin. Itu di antaranya. Itu maknanya itu antara sifat mujahadah. Itu. Jadi sifat khauf ini salah satunya akan menghadirkan sifat mujahadah. Sebab dia takut kan, dia makin takut pada Allah ni. Bila dia makin takut pada Allah, nak dekat dengan Allah, sudah tentu dia akan mujahadah. Sudah tentu dia akan lawan nafsu dia. Sebab dia nak Allah, sebab dia nak jadi ahlillah, kekasih Allah. Dia nak menjadi iaitu kekasih hawa nafsu, kekasih kepada syaitan. Dia tambah, dia nak jadi kekasih Allah. Maka jalan yang Allah Ta'ala tunjuk pada dia ni jahadah, mujahadah. Yang jahadah itu mujahadah, iaitu jalan mujahadah, jalan melawan hawa nafsu, iaitu jalan sampai kepada mengetahui ilmu hakikat. Jadi bila dia mujahadah, sebenarnya jalan mujahadah ini inilah jalan yang diri seseorang itu akan sampai kepada ilmu hakikat. Ilmu hakikat ni ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan hati dalam hati dia. Nampak? Itu tentang ma'rifatullah. Itu ilmu Allah itu Allah beri pada manusia sikit sana. Sebenarnya ilmu Allah Ta'ala luar. Tapi bagi kekasih-kekasih Allah ataupun orang-orang yang sentiasa memujahadah, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan kepada jalan hakikat, jalan ma'rifat. Jalan hakikat tu, jalan hakikat ni, jalan walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak buka secara keseluruhan, tapi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendak seseorang itu jadi kekasih Allah, wali Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan letak ni, akan ada sifat-sifat kena Allah ma'rifatullah ni. Itu di antaranya. Sebab jalan mujahadah, kalau kita tengok ibadah iaitu Abu Yazid Al-Bustami, seorang waliullah al-azam. Abu Yazid orang Iran, Bastam, petengah Iran. Dia ni bagaimana dia mujahadah? Dia kata, aku bermujahadah kepada Allah ataupun aku uzlah selama 12 tahun. 12 tahun aku beruzlah. Sahabat hatu uzlah tu. Maka terpulanglah kalau seseorang itu sentiasa mujahadah ikhlas kepada Allah, maka dah mustahil Allah SWT mengangkat martabat seseorang itu milik Allah. Itu. Jadi Abu Yazid ni nak cerita pada kita sebagai ibrah, sebagai pengajaran untuk kita ambil cerita daripada Abu Yazid Al-Bustami. 12 tahun dia beruzlah, ataupun dia bermujahadah, dia berlawan hawa nafsu dia. Jadi syarat nak bermujahadah tu kita kena lawan. Bila kita lawan, tak cukup kita lawan, mesti kita berdoa juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta tolong Allah. Kekuatan kita tak ada. Kalau kita hadir, kita dapat semayang kita ni, ini semua pertolongan Allah, taufik Allah. Kita dapat buat kebaikan itu semua adalah pertolongan Allah, taufik Allah yang Allah Ta'ala beri pada kita. Maka begitu juga jalan nak lawan hawa nafsu ni, tak dapat kita kena minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta tolong. Allah terpun doa, Allah ini a'udzubika min nafsin la tashba'.
Ya Allah, minta lindung daripada engkau nafsu yang tidak kenyang-kenyang. Tu tashbah. Tu nafsu yang tidak kenyang-kenyang, minta lindung Allah. Tu antara disebut oleh Rasulullah SAW. Kita sentiasa kira doa bahasa Melayu ke bahasa Arab ke, doa kepada Allah SWT. Sebab tanda kita minta pertolongan. Ibarat kita kita pera binatang, ibarat orang pera anjing misalnya, Cina walinya dia pelihara anjing. Cina tu nama itu acong ke, dia pera anjing. Kita nak lalu jalan tu, maka bila kita nak lalu jalan tu, kita rasa takut, sebab takut anjing tu gigit kita ke apa. Kita usaha dah mengelak ni kemana kita mujahadah, kita lawan usaha nak lalu ni. Tapi bahaya lagi anjing ni. Apa kita perlu buat? Maka kita kena minta kepada tuang anjing itu sendiri. Anjing acong untuk jaga sikit anjing mu ni, aku nak lalu ni, aku dah aku bawa keba kayu lah nak ambak anjing mu ni, tapi anjing mu nak gigit macam aku ni. Usaha aku ni kuat dah, aku nak ambak anjing, tapi anjing mu nak gigit macam aku ni. Maka sebab tentulah acong usaha, sebab anjing tu anjing dia. Maka begitu juga bila kita berdepan dengan hawa nafsu ni sebagai mujahadah, kita kena banyak minta pertolongan dengan Allah, kerana tuan kepada nafsu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga nafsu itu, kita minta pertolongan dengan Allah. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan meredakan nafsu itu. Sebab kita pun sudah tahu dalam penciptaan nafsu ni memang degil. Akal nafsu dalam ciptaan dia dan kita Kashful Ghabiyah, begitu juga dalam kitab Da'ibul Akbar. Nafsu ni bila dalam kejadian dia, Allah Ta'ala tanya, bila bentang dia dalam api neraka, siapa aku? Dia kata mumu aku. Sampai 3 kali jawab gitu dalam hadapan Allah. Mana dengkinya nafsu. Tapi bila akal ni, akal manusia, Allah Ta'ala cipta akal, Allah Ta'ala tanya akal, siapa kamu? Siapa aku? Akal jawab selalu, akal kata, mu adalah Allah, aku adalah akal. Tengok, maknanya nafsu tu, atau di antaranya ni memerangi hawa nafsu ni mujahadah, memerlukan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antaranya. Maka sebab itulah tiada hasil ilmu hakikat bagi seseorang melainkan dengan jalan mujahadah. Jadi nak dapat ilmu hakikat ni, ilmu yang hakikat yang itu makrifat yang lebih dalam pada makrifatullah ni, salah satu kena mujahadah. Banyaklah mujahadah ni. Selain kita buat ibadah itu lawan nafsu. Kalau orang dulu di Palestin, Hamas mujahidin itu, dia mujahadah zahir, dia lawan musuh tu. Sebab itulah keyakinan mereka itu tinggi. Ilmu hakikat mereka itu, hakikat pada diri makrifat mereka kepada Allah tu tinggi. Apa yang disebut? Kalau kita tengok Al-Jazeera ke Hukukul Amah tu, duk perang tu, dia kata apa? Cukup masyhur ayat tu. Mana-mana lah kita tengok, selalu dia ulang ayat tu, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Itu ayat hakikat. Bahkan di nakal dalam kitab hikam pun ada. Kita atas kepada hikam sikit, Darun Nafi pun ada. Itu wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Wahai Muhammad, bukan engkau yang melontar, aku yang melontar. Ayat itu adalah ayat hakikat. Maksudnya hakikat yang gerak diri kita ni, kita nampak adalah semua adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok dia berdepan dengan Zioni, Yahudi laknatullahi alaihim tu. Antaranya. Jadi kita berdepan dengan hawa nafsu, antaranya ialah kita tak perlu akad senjata dan sebagainya, tetapi dengan merebut hawa nafsu itu dengan mempersembahkan ibadah sunnah. Ibadah sunnah, kata Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala, ibadah sunnah ini sangat ditakuti oleh hawa nafsu. Maksudnya benda sunnah barang besar. Benda besar bila buat ni, fardu, wajib, sudah tentulah wajib lagi dah. Tapi barang sunnah ni barang yang paling ditakuti oleh nafsu. Sebab tu nafsu dia boleh tipu daya lagi dalam orang mengerjakan perkara sunat. Itu seperti mana Syekh Ibn Athaillah sebut apa? Itu
Sebab tu Ibnu Athaillah sebut, jangan kamu tertipu dengan yang sunat. Setengah daripada orang yang terperdaya, orang yang ditipu daya dengan yang sunat. Apa maksud? Dia memperbakukan yang sunat tapi meremehkan yang fardu. Itu orang tertipu. Contohnya dia puasa sunat comel. Dia puasa sunat comel. Dia sunat kami comel. Tapi sembahyang fardu lewat, nak di waktu. Orang tanya sebab apa awak puasa lewat ni? Sebab apa awak sembahyang fardu lewat zuhur ni? Allah, saya puasa ini, puasa sunat kami hari ni. Allah, puasa kami hari ni saya puasa. Itu. Jadi dia memperbaikkan yang sunat, tapi dia merosakkan yang fardu, mencacatkan fardu. Dah boleh begitu. Tu. Tapi kalau dia hak fardu pun dia comel dan hak sunat pun jaga, hak tu nafsu memang lemah betul. Tu. Sebab tu nafsu setengah disebut lima cara ni paling ditakuti oleh hawa nafsu ialah perkara-perkara yang sunat. Perkara yang sunat itu baru perkara sunat. Dan termasuk lagi seorang itu ikhlas terhadap Allah SWT. Waktu dia sedang ada pula. Tapi perkara sunat pun paling dibenci oleh hawa nafsu. Sebab itulah syaitan dia bagi tahu dia menghasut nafsu ini supaya kan bersuruh perbahagia sunat. Perbahagia sunat comel tapi merosakkan fardu itu masalah. Berapa lama orang yang comel, hak sunat comel dah, tapi hak fardu cacat. Sembahyang sunat comel dah, tapi hak fardu dia itu dia cacat. Dia okeylah sama ada hukum qauli ke hukum fi'li dia cacat masalah ke, ataupun nisbah sembahyang dia lewat ke mencacat tu waktu fardu tu di antaranya. Nauzubillah min zalik. Itu antara disebut oleh Imam Asy-Syarani rahimahullahu taala. Qala musannif rahimahullahu taala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang memerangi ia akan dirinya, yakni hawa nafsu dia tu, dia berlawan dengan menyalahi hawa nafsu dia, kami tunjuk akan mereka itu jalan kami yang betul. Tu jalan betul tu. Yakni supaya sampai kepada kami. Jadi bila seseorang itu sentiasa pegang dengan hawa nafsu dia, dilawan nafsu dia tak buat ibadah, tak buat perkara yang baik, perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa lagi perkara yang sangat dekat dengan Allah ni, pahala-pahala besar ni, ataupun sawabun azim, pahala-pahala yang besar, antaranya sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh, apa lagi sembahyang sunat ba'diyah, apa lagi sembahyang sunat selepas maghrib, apa lagi banyak lagi sunat-sunat ni. Dia tetap mengerjakan juga, ataupun nisbah ucapan ibadah lisan pula, dia tetap sebut, dia tetap berzikir pada Allah Subhanahu wa taala juga, pahala besar ni. Maka bila begitu dia memerangi hawa nafsu dia, kata Allah Azza wa Jalla yang menyatakan, Allah memberi suatu penegasan dalam Al-Quran, nescaya lanahdiyannahum, nescaya kami akan menunjuki bagi mereka jalan. Tu jalan yang betul. Tu jalan. Maknanya sebab apa? Supaya kan sampai kepada kami. Sampai. Sebab itulah bila orang yang selalu berlawan dengan hawa nafsu dia, kita biasa tengok dia akan duduk jalan comel, jalan ibadah, jalan untuk diri, dalam kawasan macam lagi. Tu. Sebab jalan betul. Macam orang nak pergi mana-mana lah, Selangor ke Penang ke, cuba kalau dia lalu jalan yang salah, pening pada dia. Tu dia antaranya. Tapi bila dia lalu jalan betul, boleh tu je, tu yomel je. Tu maka jalan yang betul salah satunya ditunjuk oleh dia di kalangan para nabi-nabi, begitu juga para sahabat, tabi'in. Ittiba' itulah kita kenali ittiba'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba'i sahabatin, ittiba'i tabi'in. Dalil ittiba'i Nabi saja. Ada satu golongan kadang-kadang dia berpegang kepada Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Itulah nafi. Itu berarti kita original dah Al-Quran hadis tu, Al-Quran dan sunnah Nabi. Tapi kena ambil juga pandangan para ulama dan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba'i sahabat. Ittiba' sahabat kena ambil juga.
Sebab itulah para ulama-ulama kita banyak buat perkara-perkara yang dibuat oleh para sahabat. Perkara disebut dibuat oleh ulama-ulama. Contoh iaitu beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah ini as'aluka ridha wal jannah. Tak ada ulama hadis, tapi ittiba' tabi'in, kerana mengikut para ulama golongan tabi'in. Apa lagi? Tu macam kita nak takbir, usalli, sebelum usul itu kita baca apa lagi? Allahumma inni a'udzubika. Mana lagi? Kita baca qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas. Dalam hadis Nabi SAW tak ada pun hadis-hadis Nabi menyuruh supaya sunat sebelum sembahyang imam kita baca qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas. Tak ada jelas. Dan siapa as-Saqiyah as-Suqi, Imam Suqi pun ada. Tu dalam kitab apa lagi? Bahkan dinakal Imam iaitu As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Begitu juga Imam Ibn Asakir dalam kitab-kitab Mu'tabar, dia dikatakan sebagai kitab, ada dalam kitab Al-Mawdu'at, kitab yang disebut hadis-hadis yang direka banyak. Antaranya hadis itu direka, tak ada nas daripada hadis Rasulullah. Mana? Iaitu sebelum sembahyang baca qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril nas. Tapi sebab tu ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah di pondok-pondok kita tengok baca juga qul a'udzu malikin nas. Bukan dia tahu, dia tahu sebab apa? Ittiba' as-sahabah atau ittiba' tabi'in, kan mengikut jalan yang di kalangan para ulama, dan begitu juga di kalangan golongan tabi'in. Itu yang antaranya. Baru tenang. Kalau nak main itu Quran hadis saja, kita mereka orang-orang ni iaitu memerlukan kepada petunjuk di kalangan para ulama. Kerana ulama dah yang mengambil nak hadis daripada Al-Quran hadis ini, mereka tunjuk jalan gini-gini. Tu di antaranya. Macam apa lagi? Contohnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa hadis Nabi itu situ saja. Tak ada wa ala ta'atik. Dan siapa tangguh? Ulama mana? Iaitu golongan tabi'in. Jadi kita ni sebagai nak ikut jalan betul, kena ittiba' tabi'in. Bukan Al-Quran hadis saja. Waktu kita dah nafi, original dah kita dah nafi, dah syak, bahkan haram kita syak Al-Quran hadis tu. Waktu kita letak paling tinggi sekali, tapi kita tangguh juga ulama buat wa ala ta'atik. Tu sunat baca dalam tahiyat akhir pun boleh baca ya qalbal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tu dia antaranya. Apa lagi? Antaranya ialah Allahumma innaka 'afuwun karim. Ni kadang-kadang ni nak mari bulan puasa ni kadang-kadang timbul kadang bapa baca kali-kali bid'ah, hadza bid'ah. Dia letak bid'ah tu, kalau bid'ah biasa tu nak siapa? Dia letak hadza bid'atun dhalalah. Dia letak bid'ah yang sesat. Itu dia antaranya. Na'udzubillah min zalik. Memang tak ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Nawawi pun tak ada dalam kitabnya. Imam Nasati pun tak ada. Apa lagi? Imam yang lain yang mu'tabar, Imam Ibn Rajab dalam bid'ah hadis, bahkan Al-Hafidh Al-Iraqi, seorang ulama hadis yang hebat yang mentahqiqkan kitab Ihya Ulumuddin, dan dia menyatakan lam ukhrajil hadis ataupun dan assasatul hadis, aku tidak pernah jumpa hadis ini dan tidak pernah tak ada nas sama sekali. Mana? Karim, Allahumma innaka 'afuwun karim. Tak ada. Tapi sebab apa ulama-ulama kita nakal kita pondok, kalau kita lihat disebut karim juga. Itu ittiba' as-sahabah. Tu maksudnya anda ni. Jadi sebab itulah bila jalan yang betul ini, jalan di kalangan para nabi-nabi, para golongan tabi'in, mereka tunjuk jalan kita. Ini jalan ni begini. Mereka sabar dah. Mereka sabar. Jadi kita ni orang tengah jalan ni, kita memerlukan kepada jalan. Sebab Allah menyatakan siapa yang memahami hawa nafsu dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk pada mereka jalan betul. Jalan betul memerlukan kepada iaitu para ulama dan di kalangan para sahabat. Itu lebih cermat. Itu di antaranya. Itu barulah bahaya golongan-golongan yang kononnya mengikut sunnah Nabi ataupun mengaku sebagai salafi ataupun wahabi.
mengaku kadang-kadang, tapi mereka sendiri tidak ikut. Itu mereka sendiri mengurangkan amal ibadah. Contohnya kalau mereka jaga tentang khurafat itu tidak nafi. Orang yang dia jaga kalau khurafat, orang yang terlalu taksub, itu memang kita tidak nafi. Tetapi kita memerlukan kepada para ulama fiqh. Ini tak faham, tak payah pakai mazhab, tak ada mazhab macam-macam. Alhamdulillah, ini fitnah pada agama di akhir zaman. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, apabila hampir kepadaku oleh hamba-Ku dengan sejengkal, nescaya aku hampir akan diri kau kepadanya dengan sesaat. Dan jika hampir ia kepadaku dengan sesaat, nescaya hampir akan diriku kepadanya dengan iaitu apa itu? Sehasta. Tu dia bilang tu. Dan jika hampir ia kepada aku dengan berjalan, nescaya aku hampir akan dikau kepadanya dengan berlari. Jadi ini menunjukkan iaitu dalam hadis kursi. Ini ada hadis kursi. Hadis yang mana hadis kursi ini ialah lafaz dari Nabi, maknanya dari Allah Azza wa Jalla. Itu hadis kursi. Yang mana Allah menyatakan, apabila hamba-Ku iaitu hampir kepada aku ni sejengkal, maknanya nisbah dia buat ibadah kepada Allah ni, dia nak dekat dengan Allah, maka Allah bukan lari, Allah semakin dekat dengan dia. Allah semakin dekat dengan dia. Kalau dia seorang hamba itu, dia hampir kepada aku ni, iaitu sehasta, maka dia Allah Ta'ala lebih dekat lagi. Maka kita kira kalau kita lebih lagi nak dekat dengan Allah, Allah lebih lagi dekat dengan kita. Itu dia antaranya. Tapi kita jagalah sifat-sifat yang tidak baik itu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata. Ni nak kadang-kadang nak dekat dengan Allah, nak sifat nak dekat dengan Allah, buat kebaikan itu bagus dah. Tapi buat kalau Allah Ta'ala tidak suka, jadi jauh juga. Hak itu tidak termasuk dalam golongan hamba. Apa yang berlaku? Berapa orang yang mendakwa dia sebagai hamba, tapi hakikatnya Allah SWT tidak mengaku dia sebagai hamba. Apa paling takut? Itu seperti mana disebut Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang mengumpulkan ilmu tasawuf. Dia menyatakan hak paling ditakuti ialah seseorang yang nak hampir, seseorang yang mengaku sebagai hamba Allah, tapi Allah Ta'ala tak mengaku dia sebagai hamba. Dia mengaku sebagai hamba, tapi sebaliknya kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang dikenali sebagai Babul Ilm, pintu ilmu, maknanya setelah Nabi Sayyidina Ali orang yang paling banyak ilmu. Dia kata apa? Itulah hamba yang ghairillah, selain daripada Allah. Maksudnya dia itu dikatakan sebagai hamba kepada keinginan hawa nafsu dia, bukan hamba Allah. Apa waktu paling takut. Jadi sebab tu ada hadis ini menyatakan, jika dia hampir kepadaku dengan berjalan, maka aku hampir akan dikau dengan berlari. Maknanya Allah SWT suka. Dia diri orang yang nak dekat dengan Allah ni, tanda orang nak dekat dengan Allah ni sebab dia orang yang sudah bertaubat kepada Allah. Maksud Allah Ta'ala berlari, maksudnya Allah SWT lebih dekat. Maksudnya sebelum dia nak dekat dengan Allah tu, dia bersihlah jiwa dia. Dia sudah bertaubat dengan Allah. Dia sudah bertaubat dengan Allah, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kembun dua tapak kakinya kerana banyak berdiri di dalam sembahyang. Kerana banyak berdiri pada sembahyang, maka kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha baginya, ya Rasulullah, kenapa? Kerana apa engkau berbuat ibadah seperti yang demikian itu, padahal engkau telah diampun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala dosamu dan sangat kasih akan dikau. Maka berkata Nabi SAW bersabda, maka adalah aku kasih akan diriku akan hamba yang tiada bersyukur akan Tuhannya. Apa maksud? yakni aku nak menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab
wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit saja hamba yang bersyukur. Jadi suatu hari Aisyah radhiyallahu anha dia sembahyang. Rasulullah sembahyang di rumah dia. Aisyah radhiyallahu anha dia sama juga dengan hadis yang mana hadis yang kita baca sebelum ni, yang kita baca pada pagi tadi, yang mana Rasulullah Aisyah dia bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah mendengar Rasulullah SAW berdoa, iaitu dalam sembahyang dia itu, ya Allah, Allahumma ma waliyal amr, siapa yang diberi kekuasaan untuk menguruskan iaitu urusan umatku dengan cara payah, maka persulitkanlah dia. Barang siapa yang diberi Allah Ta'ala kekuasaan untuk menguruskan iaitu urusan umatku, dia mempermudah, maka permudahkanlah. Maka hadis itu yang telah kita baca dah, yang mana selepas itu Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah bangkit, Rasulullah semayang. Bila itu Aisyah menyatakan, wahai Rasulullah, bukankah engkau ni orang yang telah menjadi kekasih Allah ni? Kenapa engkau banyak buat ibadah juga, sedangkan engkau ni orang maksum, diampuni oleh Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasih kepada engkau ni? Nabi menyatakan, aku nak itu adalah aku kasih akan diriku hamba yang bersyukur, yakni aku nak termasuk dalam golongan bersyukur. Kerana dalam hadis Al-Quran Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hamba yang bersyukur. Itu antara yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei Sa'id, betapa diperbuat Nabi SAW demikian itu, maka betapa dijawab soal Aisyah radhiyallahu anha yang demikian itu. Hei murid, kita putih situ, jomel dapat itu. Hei Sa'id, jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita dan mempermudahkan segala urusan dan kehidupan kita, dan sentiasa menetapkan kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim wa sultanik. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.